Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita ada dua buah model tawaran terbaru daripada Modenas Ninja 250 ABS dan Modenas Ninja 250 tanpa ABS tapi ada Öhlins. Tapi sebelum saya cerita lebih lanjut, kita dengar dulu pesanan daripada penaja. Okey, kat luar sana ada banyak jenis petrol untuk kenderaan kereta korang dan motosikal korang. Tapi saya prefer BH Petrol Infinity RON 95 Euro 4M. Sebab apa? Yang pertamanya, dia menjaminkan kebersihan enjin yang lebih baik. Bila enjin bersih, dia memberikan pembatuan yang lebih, jangka hayat enjin lebih lama, dan yang pastinya enjin lebih tahan lama. Sebab kita dah habis beribu dekat motor kereta, sudah tentu kita nak penjagaan terbaik untuk enjin kita. Jadi BH Petrol Infinity RON 95 telah diformulasikan dengan aditif dari Jerman. Aditif ni memastikan tiada deposit yang tertinggal dalam enjin. Jadi itu memastikan enjin lebih bersih dan lebih tahan lama. Jadi korang dah faham kan kenapa saya pilih BH Petrol Infinity RON 95 Euro 4M? Sebabnya baik untuk enjin, baik untuk alam sekitar. Jadi sebab itu datang ke BH Petrol untuk dapatkan BH Petrol Infinity RON 95 sekarang. So kat depan korang sekarang ni adalah dua model tawaran terbaru daripada Modenas, iaitu Modenas Ninja 250 ABS dan juga Modenas Ninja 250 tanpa ABS, tapi ini adalah versi Öhlins. Versi Öhlins ni dia limited kepada dalam 180 unit kalau tak silap saya. Tapi dari segi harga, kedua-duanya datang dengan tanda harga yang sama, iaitu 20,500. Tapi sebelum saya cerita lebih lanjut tentang dua model yang ada depan korang ni, saya nak cerita sikit lah macam mana terbentuknya kerjasama antara Modenas dan juga Kawasaki. Sebab yes, ini adalah model Kawasaki yang telah dijenamakan semula atau rebatch oleh Modenas, dipasang sepenuhnya di Malaysia atau sebagai model CKD. Jadi sebab itulah harga dia lebih mampu milik. Okey, so macam mana termeterainya perjanjian antara Modenas dengan Kawasaki ni? Saya sebenarnya ada sebut perkara ni dalam video sewaktu pelancaran dua model ni, tapi saya nak cerita sikit kat sini lah. Okey, so sebenarnya Modenas sendiri masa diorang wujudkan kilang mereka di Gurun, Kedah, pembentukan atau pembangunan kilang tu sendiri ada campur tangan atau dibantu oleh pihak Kawasaki, dan disebabkan itulah dalam saham Modenas ada beberapa persentage kecil milik Kawasaki. Tapi apa yang berlaku bila lepas 2019 tak silap saya, 2019-2020, Kawasaki telah meningkatkan tahap pegangan saham dalam Modenas sehingga 38%. Jadi bila sehingga tahap itu, mereka ada kuasa untuk menjalin kerjasama dengan Modenas, yang mana terbentuknya lah dua model yang ada depan korang sekarang ni. Okey, so dari situ juga Modenas akan menawarkan beberapa lagi model dengan jenama, dengan lencana Modenas sendiri, tapi semuanya melibatkan model bawah 650cc lah. Jadi akan lagi banyak model bawah jenama Modenas seperti Versys 650, Ninja 650, Z650, okey, dan beberapa model lain. Okey, so kembali pada model yang ada pada depan korang sekarang ni. Okey, so Öhlins tanpa ABS dan ini adalah model ABS. Jadi saya akan cerita tentang model ABS terlebih dahulu. Jadi sebelum saya cerita mengenai pengalaman menunggang motor ni, saya nak cakap sikit tentang dia punya specs yang ada pada Modenas Ninja 250 ABS ni. First, kita cerita tentang enjin. Enjin dia datang dengan enjin 249cc double overhead cam parallel twin, okey, dua silinder yang menghasilkan sekitar 37 horsepower pada 12,500 rpm dan 23 Nm torque pada 10,000 rpm. Now, kalau kita cerita tentang angka kuasa tu, dia berada di antara Honda CBR 250RR dan juga Yamaha R25. Maksud saya, CBR 250 paling berkuasa dengan 41 horsepower, 41-42 horsepower, dan kita ada Ninja dengan 37, dan kemudian di bawah dia kita ada Yamaha R25 dengan 35 horsepower. Tapi walaupun horsepower pada R25 tu lebih rendah, motor tu mampu mencapai kelajuan sehingga hampir 180 km sejam tanpa sebarang masalah. Tapi atas kertas, dan saya pun dah uji sendiri, Kawasaki pula terlupa, Modenas Ninja 250 ABS ni
top speed dia atas kertas adalah sekitar 170 km sejam, tapi saya percaya buat dalam 172, 173, tapi korang akan rasa enjin tu dah mula ada cut off. Okey, jadi korang tak boleh nak pulas lebih sangat, sebabnya enjin 250cc parallel twin ni tak dibina untuk tujuan macam tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, lebih 155 km sejam, dia punya handlebar tu akan rasa gegaran yang agak ketara lah. Okey, jadi untuk atasi masalah tu, korang perlu pakai glove yang agak cushion dia agak tebal sikit. Dan segala kuasa enjin tu disalurkan menerusi transmisi manual 6 kelajuan dengan bantuan assist dan slipper clutch. Saya rasa assist dan slipper clutch dia tu berfungsi dengan agak baik, sebab saya tak ada rasa sebarang lag atau gangguan atau kasar sewaktu tukaran gear tu. Jadi saya rasa dari segi aspek tu, tunggangan Ninja 250 ABS ni dah sangat-sangat layan habis lah. Okay? Sebab dia membuatkan power delivery dan tunggangan tu sangat-sangat smooth. Jadi itu antara aspek yang saya suka. Saya rasa ciri tu memang dah lama ada pada model Ninja 250 ni, walaupun pada sebelumnya dengan jenama lencana Kawasaki. Sebab hakikatnya walaupun ini diperkenalkan sebagai model 2022, tapi ini masih lagi model sama yang diperkenalkan pada tahun 2018-2019. Jadi sebab itulah tak ada banyak perubahan. Beza dia perubahan adalah segi harga. Waktu di bawah pengurusan pihak Kawasaki atau KMSB, model ni ditawarkan sekitar 23-24. Jadi dengan harga pasaran sekarang mungkin lebih mahal lah, 25,000. Jadi dengan sebab di bawah pengurusan baru dengan lencana Modenas, pemasangan tempatan, jadi harga model ni jadi lebih mampu bilik. Jadi seterusnya, specs lain yang saya suka, kita ada fork teleskopik depan dengan jarak pergerakan sekitar 120mm. Sayangnya bukan upside down fork, tapi dengan travel 122mm tu pada saya masih lagi okey. Bila korang lalu atas permukaan yang agak tak balance tu, dia masih lagi menyerap mentakkan dengan sangat baik. Dan pada model ABS ni, belakang adjustable dia hanya preload. Belakang dia punya travel suspension dia sekitar 130mm. Pada saya okey, cukup baik. Cuma agak keras sikit, mungkin sebab dia stock, okey, bukannya Öhlins pada versi Öhlins ni. Okey. Dan seterusnya pada bahagian tayar depan belakang 17 inci, 110/70 depan, 140/70 belakang. Tayar dia Dunlop Aero Max tak silap saya. Tayar dia okey, saya tak rasa dia high performance tayar seperti Pirelli, Michelin dan sebagainya, tapi masih lagi okey. Cornering wise, saya rasa tayar ni compound dia agak stiff sikit. Jadi korang perlu nak ambil corner tu, rasanya korang perlukan ride untuk lebih sikit bagi tayar tu panas, supaya korang lebih confident. Sebab bila ride masa sejuk, saya nak lean pun saya dapat rasa macam ada tayar belakang tu agak sikit. So tak beranilah, mungkin kena panas dulu dan korang lebih confident. Jadi braking mechanism dia pula, Modenas Ninja 250 ABS datang dengan seperti nama dia, ada sistem ABS. Tapi yang korang tengok sekarang ni adalah model tanpa ABS. Okay? Tapi saya nak cerita tentang dia punya brake disc dia. Depan 310mm, seperti tak silap saya sama dengan dia punya Kawasaki ZX-10R dan juga ZX-6R. Belakang 220mm. Beza dia adalah single disc lah berbanding twin disc. Tapi pada saya, dengan braking wise, dia punya brake sangat-sangat baik. Saya rasa ni antara braking yang dalam stok, brake dia sangat berfungsi dengan sangat-sangat lancar. Dia tak ada jerking. Bila korang pull lever tu, tak ada rasa macam terlampau mencengkam atau terlampau loose. Pada saya berada pada skala yang sangat-sangat baik. Okay? Of course, yang model ABS ada ABS, jadi korang lebih confident untuk tarik lever brake tu. Sebab walaupun emergency braking, tarik sebanyak mana pun tayar takkan lock. Sebab itulah pentingnya fungsi ABS ni. Tapi tanpa ABS pun pada saya braking dia sangat-sangat baik. Tak ada rasa jerking, tak ada rasa terlampau mencengkam. Jadi itu antara aspek yang saya suka pada Modenas Ninja 250 dan 250 ABS ni. Jadi dari segi keselesaan pula, pada saya Ninja 250 ABS ni berbanding dengan saingan lain seperti Yamaha dan Honda dan sebagainya, dia sangat-sangat selesa. Sebabnya first, Yamaha dia punya position body ergonomic dia sangat-sangat agresif. Maksud saya R25 lah. Okey, jadi dia agak lebih banyak menunduk berbanding model Ninja ni. Model Ninja ni dia punya
clip on handlebar dia agak tinggi. Jadi walaupun dia clip on, tapi korang tak rasa macam dia clip on, dia rasa macam handlebar yang tinggi biasa pada model naked touring dan sebagainya. Dan tempat duduk dia juga agak selesa, jadi saya sangat suka. Dan seterusnya, ketinggian atau seat height dia adalah 795 mm. Ketinggian tu pada saya memang cukup baik untuk tak kisah lelaki ke perempuan ke, jadi korang akan tak terlampau rasa tinggi dan overwhelm, jadi korang akan rasa kurang confident. Benda tu tak berlaku pada Ninja 250 ABS dan juga tanpa ABS ni. Sitting position dia, ergonomik dia memang sangat bagus, dan disebabkan tu juga saya rasa lebih confident bila bawa motor ni, tak kisah dalam trafik sesak, ambil corner dan sebagainya. Jadi itu antara ciri lagi yang saya suka pada Ninja 250 ni. Jadi selain daripada ciri yang saya explain tadi, kita juga ada panel meter semi digital, kita ada speedometer digital dan juga analog tachometer, dan juga motor ni datang dengan tangki 14 liter. Kalau korang duduk atas ni, view tangki ni dia tak nampak macam 14 liter tau, tapi itulah hakikat dia, dia datang dengan tangki 14 liter yang mana lebih besar daripada saya punya Aprilia. So saya agak jealous kat situ, sebabnya dengan 14 liter ni korang boleh buat mudah-mudah 250, antara 250 km hingga 300 km. Jadi model yang ada dekat depan korang sekarang ni, pada saya model ni agak special lah, sebab ni adalah versi limited edition, versi Öhlins. Yes, Modenas Ninja 250 non-ABS atau tanpa ABS ni datang dengan Öhlins, tapi ini hanyalah terhad kepada 180 unit kalau tak silap saya. Tapi perkembangan terbaru menurut Modenas, masih lagi ada 160 unit. Jadi saya suggest korang cepat-cepatlah pergi sign up untuk rembat motor ni. Kenapa saya suka model Öhlins ni berbanding dengan yang ada ABS tu? Okay, first, datang dengan Öhlins apa? Dia datang dengan monoshock Öhlins KA744 STX 36 Super Sport. Jadi ini adalah monoshock fully adjustable, preload, rebound, damping dan compression. Saya rasa dari segi menyerap hentakan atas jalan raya, of course dengan ada Öhlins ni, dia punya serapan tu lebih baik lah. Dia memang absorb tekanan atas jalan raya bila ada lubang kecil dan sebagainya. Dan yang bestnya, bila korang ambil corner, korang akan rasa lebih confident, sebab dengan Öhlins monoshock ni, dia punya tayar belakang tu cekaman je sangat efisien, sangat baik. Korang memang akan rasa confident habis lah untuk ambil corner dan sebagainya. Dari segi harga, versi Öhlins ni harga dia sama dengan versi ABS, iaitu 20,500. Okey, dan kita juga ada versi tanpa ABS standard kosong, maksudnya datang dengan monoshock biasa, bukan Öhlins, yang tu lebih murah dan tak silap saya dalam 18-19 ribu macam tu. Pada saya, jika saya diberi pilihan antara ABS dengan tanpa ABS, tapi dengan Öhlins ni, saya akan ambil yang versi Öhlins sajalah. Sebabnya saya rasa tunggangan tu lebih selesa, lebih confident. Saya suka bila motor, especially motor dalam lingkungan 250cc ni, ada grip atau cengkaman yang lebih baik atas jalan raya, terutamanya bila kita layan corner, naik genting dan sebagainya, layan di bukit tinggi. Grip tu sangat-sangat penting, sebab kita tak nak berlakunya jatuh, aksiden dan sebagainya. Dan yang bestnya, bila korang corner, time ada batu kecil atau ada lubang kecil, dia serap impact tu dengan sangat-sangat baik. Jadi korang tayar belakang tu takkan ada rasa macam slip dan sebagainya. Jadi itulah pada saya kenapa saya prefer model Öhlins ni. Tapi macam saya cakap, model Öhlins ni agak limited, hanya 180 unit, dan sekarang ni hanya ada dalam sekitar 160-150 unit sahaja. Kenapa model ABS lebih popular? Sebabnya macam saya cakap, harga sama, jadi orang akan pilih yang ada ABS lah, sebab ABS lebih confident untuk ride. Tapi bagi korang yang mungkin kaki layan corner di hujung minggu, nak masuk track day dan sebagainya, tanpa ABS, ada monoshock Öhlins ni pada saya adalah pilihan yang lebih baiklah. Jadi itu saja review saya mengenai Modenas Ninja 250 ABS dan versi Öhlins tanpa ABS ni. Seperti biasa, untuk maklumat perinci, lari www.motorbulai.net. Kat situ ada banyak lagi info. Misal kata saya tertinggal lah, jadi saya rasa saya dah cerita semuanya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe, sebab kita akan bawa lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.